Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah yang dihormati kepada pensyarah hadis kita iaitu Dr. Muhammad Arif bin Yahya. Seterusnya ahli kumpulan yang terdiri pada Ahmad Huzaifi bin Muhammad Safwan A182627. Seterusnya Amir Ismail Irsyad bin Saleh A179342 dan seterusnya Muhammad Faiz bin Syukri A182594. Jadi untuk tugas hadis yang dipilih adalah daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salas, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa' bihi aw waladun salihun yad'u lahu." Maksudnya apabila mati seorang manusia, terputuslah daripadanya amalan kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya atau anak yang soleh yang mendoakan baginya. Jadi untuk ni kami lakukan takhrij hadis. Jadi untuk yang takhrij hadis ni saya serahkan kepada saudara Taifi. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ahmad Huzaifi bin Muhammad Muhammadrik A182627. Jadi insyaAllah untuk bahagian saya akan membentangkan bahagian iaitu bahagian takhrij hadis. Jadi untuk hadis ni, perkataan yang dipilih untuk takhrij daripada matan yang bunyi idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Jadi dari matan ini kami memilih kalimah yuntafa'u untuk mencari matan hadis yang membincangkan berkenaan hadis ini. Perkataan ini dirujuk dalam kitab Mu'jam Fahras menggunakan kalimah asal dari yuntafa'u, iaitu perkataan asal iaitu nafa'a. Seterusnya untuk pencarian hadis di kitab Mu'jam Fahras boleh rujuk perkataan Arab dalam slide, gambar dalam slide, iaitu perkataan nafa'a dijumpai dalam kitab Mu'jam Fahras pada halaman 524 jadi angka 6. Antara imam yang meriwayatkan hadis ini adalah yang pertama Imam Muslim, kitab Wasiat bab 14. Yang kedua Imam Abi Dawud, kitab Wasiat nombor 14. Imam Tirmizi dalam kitab Hukum-Hukum 36. Imam Nasa'i kitab Wasiat 8. Imam Ahmad bab yang kedua hadis yang ke 372. Jadi matan hadis dicari berdasarkan imam-imam di dalam kutub al-sittah. Imam yang pertama iaitu Imam Muslim. Fastakhrij hadis yang kami jumpai dalam kitab Imam Muslim iaitu hadis di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim jadi yang ke-11 pada kitab Wasiat halaman yang ke-110. Fastakhrij untuk Imam Muslim iaitu akhrajahu Imam Muslim fi kitab al-wasiyah bab al-wasiyah bi thalas raqam hadis 1628. Fastakhrijnya adalah telah dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab wasiat dalam bab wasiat dengan 3 perkara pada hadis pada nombor hadis 1628. Seterusnya Imam Abu Dawud, hadis dari Imam Abu Dawud kami jumpa dalam kitab Aun al-Ma'bud pada kitab wasiat halaman yang ke-1438. Fastakhrijnya adalah akhrajahu Abu Dawud fi kitab al-wasaya bab ma ja'a fi sadaqah 'anil mayit raqamul hadis 2880. Fastakhrijnya adalah telah dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab wasiat dalam bab sedekah atas nama si mayat pada hadis nombor 2880. Seterusnya Imam Tirmizi kami jumpa dalam kitab Al-Ahwazi pada kitab Hukum
Jadi angka 6 halaman yang ke-144. Fastakhrij akhrajahu Tirmizi fi kitab al-ahkam bab fil waqfi raqam hadis 2880 wa hukmuhu hasan sahih. Fastakhrijnya adalah telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi di dalam kitab hukum-hukum dalam bab wasiat pada hadis nombor 1267 dan hukum hadis ini adalah hasan sahih. Seterusnya Imam Nasa'i, hadis dalam kitab Syarah Nasa'i karya Imam As-Suyuti pada kitab wasiat. Lafaz takhrijnya adalah akhrajahu Nasa'i fi kitab Al-Wasiyah bab Fadlus Sadaqah 'anil Mayyit. Raqam hadis 3681. Lafaz takhrijnya adalah telah dikeluarkan oleh Imam Nasa'i di dalam kitab wasiat dalam bab kelebihan sedekah atas si mati pada hadis nombor 3681. Jadi itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada Fazrul Faiz. Jadi insyaAllah saya akan menyambung pembentangan daripada saudara Huzaifi sebentar tadi lah. Jadi saya akan membentangkan berkenaan dengan analisis daripada hadis yang telah dipilih oleh kumpulan kami. Jadi yang pertama sekali, matan penuh berkenaan dengan hadis yang kami jumpa adalah berbunyi Haddasana Yahya bin Ayub wa Qutaibah yakni Ibn Sa'id wa ibnu Hujrin qalu haddatsana Ismail wa ibnu Ja'far an Ala'i an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salas illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan Qutaibah iaitu Ibnu Sa'id dan Ibnu Huj. Mereka telah menceritakan kepada kami Ismail iaitu Ibnu Ja'far dari anak dari ayahnya dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak-anak soleh yang mendoakannya. Anak-anak soleh yang selalu mendoakannya. Baik, jadi syarah kepada hadis. Kita boleh tengok daripada ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang bermaksud dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah kepadaku. Surah Az-Zumar ayat 56. Jadi Allah telah menjanjikan pahala bagi mereka yang sentiasa beriman dan bertakwa kepadanya sebagai jaminan untuk mencium bau syurga dan juga memberikan dosa dan api neraka kepada mereka yang mengkufuri perintahnya. Segala amalan kita di dunia akan terputus apabila kita kembali menghadap Ilahi. Namun ada 3 amalan sahaja yang diterima Allah sebagai pahala kita di akhirat meskipun kita sudah meninggal dunia yang fana ini. Antara amalan tersebut adalah yang pertama sekali amal jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan ibu bapanya. Jadi kat sini jelas bahawa menunjukkan betapa tingginya nilai rahmat dan kasih Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya dengan memberi peluang kepada kita untuk memperoleh bekal di alam barzah walaupun kita sudah meninggal dunia. Jadi terserahlah kepada kita sama ada kita nak gunakan peluang amalan ini sebaiknya ataupun kita nak abaikannya. Jadi kita boleh tengok juga huraian daripada ayat Al-Quran yang lain yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Maksudnya yang kira-kira bermaksud kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa sahaja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahui. Surah Ali Imran ayat 92. Jadi amal jariah ini merupakan antara amalan yang terpuji di sisi Allah lah. Antaranya ialah membangunkan masjid atau sekolah ataupun kita mewakafkan kitab-kitab bermanfaat kepada masjid dan lain-lain lagi. Jadi benda ini disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesungguhnya amal
dan kebaikan yang terus mengiringi seseorang ketika meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Anak yang dididik agar menjadi orang yang saleh, mewakafkan Al-Quran, masjid, membangun tempat penginapan bagi para musafir, membuat irigasi dan bersedekah. Jadi untuk isu semasa, saya serahkan kepada saudara Ismet untuk membentangkannya. Seterusnya, saya Amir Ismail Rashid Amir Saleh. Saya akan menyambung perbincangan seterusnya, iaitu berbalik kepada isu semasa yang pertama, iaitu sedekah jariah. Pada zaman kini, manusia lebih menumpukan urusan dunia sehingga lupa tentang akhirat. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku kerana urusan dunia dan akhirat sepatutnya perlu diimbangi supaya tidak mendapat kerugian di dunia maupun akhirat. Oleh itu, masyarakat hendaklah bijak dalam menguruskan urusan duniawi dan ukhrawi untuk mengelakkan daripada berlakunya penyesalan. Ramai masyarakat kini telah sedar kepentingan melakukan sedekah jariah dan berpusu-pusu untuk melakukan ibadah tersebut, seperti peristiwa banjir besar yang melanda negara Malaysia baru-baru ini. Seterusnya, isu semasa yang kedua, iaitu ilmu bermanfaat. Kini, untuk mendapatkan suatu ilmu itu terlalu mudah untuk segenap masyarakat. Hal ini kerana mereka walaupun tidak dapat bertemu guru secara bersemuka, namun mereka dapat memperoleh ilmu di dalam internet. Tetapi hal ini tidak berlaku kerana mereka lebih gemar untuk melayari media sosial seperti bermain game dan lain-lain, sehingga mereka tidak mempunyai masa untuk mencari ilmu. Kerana sebagainya tidak sepatutnya berlaku ke atas mereka, kerana bila-bila masa sahaja kita akan dijemput ilahi. Oleh itu, ilmu yang bermanfaat menjadi satu keperluan kepada mereka untuk membantu mereka di alam sana. Dan seterusnya ialah anak yang soleh. Semakin ramai ibu bapa yang menghantar anak mereka ke pusat pengajian Islam seperti pusat tahfiz dan sebagainya. Hal ini kerana mereka sedar bahawa menjadi satu keperluan kepada anak mereka untuk mendapat ilmu duniawi dan ukhrawi, yang seterusnya untuk menjadikan anak mereka sebagai satu saham yang dapat membantu mereka selepas kematian mereka di dunia ini, iaitu doa seorang anak yang soleh. Seterusnya, kita akan pergi kepada pengajaran. Pengajaran yang pertama ialah sentiasa meningkatkan amal jariah, iaitu kita mestilah sentiasa meningkatkan amal jariah kita supaya dapat membantu kita di alam di sana. Amal jariah merupakan amal yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Taala. Antaranya ialah membangun masjid atau sekolah, mewakafkan kitab-kitab bermanfaat kepada masjid dan lain-lain lagi. Oleh itu, kita diseru agar sentiasa melakukan amal jariah dengan penuh keikhlasan kerana setiap pahalanya akan sentiasa mengalir walaupun kita telah menghembuskan nafas yang terakhir. Yang kedua ialah bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu juga merupakan salah satu perkara yang penting dalam kehidupan. Seperti yang diketahui, setiap ilmu yang disampaikan kepada orang lain dan orang itu beramal dengan ilmu tersebut, maka kita juga akan memperoleh pahala daripada amalan tersebut. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa berusaha mencari ilmu dan menyebarkan ilmu yang diperoleh supaya mendapat ganjaran di dunia dan di akhirat, insya-Allah taala. Yang ketiga ialah sentiasa bersedekah. Kita juga sepatutnya tidak meninggalkan amalan bersedekah ini. Sebagai contoh, kita menyedekahkan selipar tandas kepada masjid untuk kegunaan orang ramai. Dengan adanya selipar tersebut, maka dapatlah kita memudahkan urusan orang lain untuk menggunakan tandas. Secara tidak langsung, pahala akan mengalir kepada kita walaupun kita sudah berada di alam sana. Yang keempat ialah sentiasa mendoakan ibu bapa. Ibu bapa mempunyai amanah yang besar dalam mendidik anak-anak mereka. Jika baik terbiahnya, maka solehlah anak tersebut. Namun jika sebaliknya, akan mendatangkan kerugian kepada diri mereka sendiri. Oleh itu, tanggungjawab kita sebagai seorang anak, kita hendaklah sentiasa mendoakan kesejahteraan ibu bapa kita di dunia dan di akhirat supaya mereka memperoleh kebahagiaan walaupun mereka sudah meninggalkan kita. Yang kelima, iaitu yang terakhir, iaitu ikhlas dalam melakukan sesuatu amalan. Islam sangat menggalakkan hamba-Nya untuk sentiasa bersifat ikhlas dalam melakukan amalan-amalan yang terpuji dan mengelakkan daripada sifat riak supaya tidak mendapat kerugian sepanjang hidup. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa bermuhasabah diri supaya dijauhkan daripada sifat yang terkeji itu. Apa yang dapat saya simpulkan pada hadis ini, iaitu yang pertama, Islam menggalakkan hamba-Nya agar sentiasa bersifat ikhlas dalam melakukan amalan-amalan yang terpuji. Yang kedua,
galakkan terhadap semua umat Islam agar menggunakan kesempitan hidupnya dengan melakukan 3 perkara tadi, iaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa yang soleh. Kerana pahala daripada melakukan amalan-amalan ini tidak akan putus sekalipun kita sudah tiada. Yang seterusnya, seruan kepada kedua orang tua agar sentiasa menitik beratkan dalam mendidik anak-anak mereka dengan tarbiyah yang baik. Yang keempat, amal jariah seperti bersedekah mempunyai fadilah yang banyak seperti mana yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Dan terakhir iaitu ilmu yang berkat adalah bersumber dari keikhlasan, kecekalan hati dalam menikmati ilmu di samping menjaga adab dan disiplin ketika belajar. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.